弟兄姐妹们，主里平安。 Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. 我们主基督让我们每个人平安。 Pada minggu keempat ini bersyukur ada pelayanan tukar mimbar. 在这第4个星期当中，我们有一个美好的机会，我们可以每牧师来交换讲台。 Salam dari Jemaat GKI Cimone kepada GKI Jemaat di Medan. 我代表基摩内的会堂来问大家的安。 Saudara, di Tangerang itu ada 11 gereja, saudara GKI. 弟兄姐妹，在当任的地方有11个会堂， 4 gereja mandiri, 3 gereja bakal jemaat, 有4个已经是独立的，还有其他的是还是将成为教会， 4 pos PI. 还有4个是 POS-PI。 Kapan ini GKI Medan tambah lagi di sini GKI? 我们别人什么时候再增加我们的GKI教会在这里？ Saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara tinggal di dalam kasih Tuhan, menerima undangan akan kasih Tuhan, pasti banyak orang dimenangkan. 弟兄姐妹，如果我们住在主里面，而且得了主的邀请，相信我们人数一直增加。 Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. 弟兄姐妹们来读约翰福音第15章第9到17节，我们先用印尼文来读。 Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperbuat kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就当在我的主的爱里，正如遵守了我父的命令，常在他爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫你们的喜乐常在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。你们彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友使命，人的爱心没有比这个更大的。你们若遵行我的吩咐，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事。我仍称你们为朋友，因为从我父所听的已经告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们的奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们什么。我只样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. 主，求你怜悯我这些罪人。 Hati kami dipenuhi dengan pemberontakan dan penolakan. 我们的心一直充满着纷争，一直充满着不接受。 Bahkan ketika kami mendengar perintah kasih, 当我们听到你的爱的命令的时候， kami merasa tidak nyaman. 我们觉得不安宁。
kami merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak natural dalam kehidupan kami. 我们觉得在我们生活当中好像不正常一样。 Tetapi kami bersyukur ketika Engkau memanggil kami, 但是我们感谢你，当你呼召我们的时候， menebus kami, 来拯救我们， bahkan menjagai kehidupan kami dengan kasih-Mu. 用你的爱来保守我们的生活， Ajar kami memahami dan kami melakukan firman-Mu. 让我们可以学习，也可以实行你的话语。 Tolong kami, baik hamba-Mu yang menguraikan ataupun kami yang menerjemahkannya. 求你帮助你的仆人，不论讲的或是翻译的， Demikian setiap kami yang mendengar akan firman-Mu. 或是我们所听你的话语的， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema yang kita pikirkan bersama. Is love a duty? 弟兄姐妹，有一个讲题是我们再一起来思想了：是否爱是一个责任吗？ Dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan perintah, ya, satu kalimat yang mungkin menjadi hal yang gak nyaman dalam kehidupan kita. 在第10节当中就讲到命令，就好像在我们生活当中好像很难接受的。 Saudara-saudara, apakah mempunyai sense yang sama dalam kehidupan kita ketika diminta 弟兄 perintah untuk mengasihi? 弟兄姐妹，是我们每个人同感，当我们有一个必须爱的命令。 Saudara, memang sih dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan ini sebuah kewajiban, ini sebuah nasihat atau saran. 在印尼文如果来讲的话，就好像是一个责任，就好像我们要求我们做的。 Tetapi mengapa Alkitab kita menuliskan ini sebuah perintah, saudara? 但是在圣经当中告诉我们，这个是一个命令。 Saudara, memang dalam bahasa aslinya itu memang menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, saudara. 但是在我们看到原文，它真的是一个命令的口音。 Namun ada hal yang aneh ketika kita memikirkan satu perintah, satu tindakan aktif yang harus kita lakukan. 当我们想到一个命令，就好像我们必须要去实行的。 Tetapi ketika kita lihat kalimat meno ini juga bisa diterjemahkan tetap tinggal. 但是在我们当中，我们可以觉得好像我们必须要保守在那边， Berada di satu tempat terus-menerus. 就是我们在一个地方一直不断的在那边。 Makanya ini juga bisa diterjemahkan ketika dikatakan tetap tinggal, ini bentuk perintah ini adalah bisa dikatakan pasti di dalamnya mengandung makna tahan uji. 在我们看到这个话语，就是我们一直不断的住在那边，它的含义就是我们能够受到考验了。 Hidup yang terus-menerus berusaha dan berjuang di dalam kasih Tuhan. 就是我们一个生活，就是在主的爱当中，一直不断的尽力的去实行。 Tapi mungkin pikiran kita yang liar bisa berkata, mana bisa sih mengasihi orang yang mungkin tidak kita kasihi gitu ya. 我们可能有另外一个想法说，我们如何能够爱一个我们不能爱的人呢？ Kalau aku mengasihi atau punya pacar si A misalnya. 如果我一个爱人叫 A， Lalu dipaksa kamu mengasihi si B, bisa nggak? 我们如何能够被逼成爱 B 呢？ Apalagi kalau kemudian suruh mengasihi orang yang kita benci. Aduh saudara, rasanya nggak mungkin ya. 特别是我们要让我们爱那些我们的仇敌，好像不可能的。 Saudara, kalimat ini bisa kita bandingkan bahkan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku. 就好像第9节当中告诉我们说，就好像我的父，正如我父爱我们一样。 Ini kalimat yang sudah dilakukan Bapa kepada Kristus. 这个话语告诉我们，父上帝已经爱了主。 Lalu kalimatnya dikatakan demikian juga aku telah mengasihi kamu. Kristus telah mengasihi murid-muridnya. 就是好像说，我已经爱你们，就是我们的基督已经爱他的门徒一样。 Kalau kita melihat ayat-ayat tadi pengakuan dosa, pujian, itu betul sekali bahwa Tuhan sudah melakukannya juga untuk saya dan saudara. 弟兄姐妹，刚才我们所读到的经文，让我们再回
认罪悔改祷告的时候，就已经主耶稣已经为我们所行的。1 Yohanes 2 ayat 20 juga mengatakan yang sama, agar kita tinggal di dalam kasih Kristus. 就是说，在约翰福音第14章告诉我们说，我们已经住在主里面。 Namun di sana ada tambahan, dikatakan kita memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. 但在这里告诉我们有一个勇敢的心来爱我们的主。 Saya pernah mengkhotbahkan bagian ini dengan memberikan sebuah pertanyaan. 我当讲道的时候，我曾经问这样的问题： Surga itu kira-kira perlu dijaga enggak? 天堂是否必须要来看顾呢？ Perlu malaikat yang menjaga supaya orang berdosa enggak masuk gitu, saudara? 是否需要天使在那边顾，所以犯罪的人不能够进来吗？ Saudara, surga itu enggak perlu dijaga, saudara. 其实天堂不需要来顾。 Ini sebagai contoh saja, saudara. 我要告诉大家，就是一个比例。 Kalau saya mencuri mic ini atau mungkin mencuri HP-nya, sorry tadi lupa saya menyebut Ibu Mutiara gitu ya. 如果我要偷这个 mic， 或是我要偷Dr. Mutiara 的手机， Ketika saya curi HP-nya, ketangkap basah, ketahuan satu gereja, saudara. 当我偷他的手机的时候，就好像所有的人都知道了。 Tapi Bu Mutiara ini baik, Musa ini baik, jadi saya tetap diundang begitu, saudara ya. 虽然这样子，但是因为Mutiara 和牧师都很好，我还是被邀请来讲道。 Pertanyaannya sederhana, berani nggak saya masuk ke sini, saudara? 我可以试问，是否我还敢来这里讲道吗？ Surga itu sekalipun dibuka lebar, orang berdosa takut, tidak berani masuk ke dalam kerajaan surga. 虽然天堂的门开得很大，但是罪人不敢进天堂。 Karena itu saudara, kita diminta untuk tinggal dalam ketidakberdosaan atau kasih Allah. 就我们每个人被邀请住在上帝的爱当中。 Jadi ketika kita diminta untuk tinggal di dalam kasih-Nya, itu bukan suatu beban, itu bukan suatu perintah yang membuat kita tidak nyaman, bukan, saudara. 就我们被邀请活在主的爱当中，其实不需要被命令，不需要被强逼，我们就会很高兴住在里面。 Saya memberikan skema begini, saudara ya. Perintah untuk tinggal di dalam kasih Bapa itu seperti kita nggak bisa melepaskan dengan perikop di atasnya, saudara. 就我们说，我们要住在主的爱当中，依刚才所读的完全是一同意的。 Seperti ranting yang menempel pada pokoknya. 就是我们枝子靠在它的柱子一样。 Jadi kalau saya ilustrasikan yang lebih sederhana lagi gini, saudara ya. Saudara, kenapa saudara diminta makan? 我这有个很容易的比喻，就是为什么大家要吃呢？ Misalnya orang tua yang baik, kamu jangan lupa makan ya, apalagi makan pagi supaya sehari itu kamu punya kekuatan. 就好像我的父母告诉我们说，你不要忘记吃呀，特别是早餐，因为早餐可以让整天都有力气。 Itu perintah atau itu kewajiban atau itu memang kebutuhan saudara untuk makan? 这个是一个命令，还是一个责任，还是你所需要的呢？ Kalau dokter tahu ya pasti Bu. Ini sebuah kebutuhan. Kalau saya nggak makan, sehari itu mungkin saya akan mengalami masalah. 其实真的是一个我们所需要的。如果一整天没有吃，我们整个人软绵绵的。 Saudara, kalau ranting itu tidak menempel pada pokok, maka ranting itu pasti mati, saudara. 这个枝子如果没有靠近它的树呢，它一定摔掉去。 Kalau dia ranting nempelnya itu nggak benar-benar dia menyatu dengan pokoknya, pasti dia punya masalah. 如果枝子不靠近这个树的话，如果没有好好的靠近这个树的话，它一定会枯干。 Yang harusnya ranting itu berbuah, jadi tidak bisa berbuah. 这个枝子本来可以画很多果子的，但是没有了果子。 Perikop di atasnya mengatakan kalau tidak berbuah maka ranting itu akan ditebang dan dibakar, saudara. 在前一段的时候是讲到没有画果子的枝子将要被丢到火炉里去。 Karena itu ketika Tuhan menebus saudara, Tuhan meminta saudara tinggal di dalam kasih-Nya. 当主赦免我们的时候，就邀请我们住在它里面。 Itu berarti kita menuruti perintah Tuhan. 所以每个人遵守主的命令。
kewajiban yang harus kita lakukan untuk melakukan firman-Nya. 这是我们的责任，必须要行他的话语。 Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." 约翰二书14章第15节告诉我们：你们若爱我，就必遵守我的命令。 Mengasihi itu pasti menuruti, saudara. 就我们爱一个人，我们必遵守他的命令。 Kalau kita menuruti perintah Tuhan, itu satu bukti nyata saudara tinggal di dalam kasih Tuhan. 就我们真的坐在神的爱当中，我们必须遵行他的道。 Saudara, saya ingat ketika naksir semu pacar saya ini, saudara ya. 我记得以前我当第一眼看上师母的时候， Katanya wanita itu suka coklat gitu, saudara ya. 当时我听到女孩子很喜欢巧克力， Saya belikan coklat biasa, saudara. 我买一个很普通的巧克力。 Tapi ada teman baik, jangan coklat murahan, kasih coklat yang mahal gitu. 有朋友这样告诉我，不要买普通的巧克力，买比 Saudara 较好的。 tidak merasa keberatan untuk memberi coklat yang mahal, saudara. 其实我没问题买更好的巧克力， Berapa kali saya kasih coklat yang bermerek, saudara. 所以我每一次都给了很有名的巧克力。 Setelah menikah diberitahu semua, aku coklat KitKat yang murah juga seneng dia gitu ya. Nggak perlu yang mahal gitu. 后来结婚过后，师母这样告诉我说：“其实你买便宜的 KitKat 的巧克力，我都很喜欢。” Saudara, ketika saya membelikan dia coklat, ketika memberikan dia bunga, itu bukan perintah, saudara. 当我买巧克力，当我买花给他的时候，其实不是一个命令。 Kemarin ketika mau berangkat, semua ngomong gini, di Medan itu ada bolu yang terkenal gitu ya. Ini hadiahnya banyak makanan-makanan favorit gitu ya, saudara. 当我还没有来美兰的时候，师母就这样子的告诉我说，在美兰有很好吃的东西，就有摩罗很出名 Sama 的。 sekali dia tidak minta. 他根本没有跟我讨， Sama sekali dia tidak berpesan kepada saya. 他也没有吩咐我交代我买什么。 Tapi saya tahu itu bahasa kasihnya, hadiah, saudara. 但是我明白这个是爱的语言， Jadi saya harus bawa apa yang dia. Jadi saya merasa harus melakukan tanpa ada paksaan, saudara. 所以我觉得我必须要带礼物给他。其实他没有命令我，但是我从心里发出我很爱的表现。 Apa yang saya lakukan kalau besok saya bawa hadiah, dia pasti bersuka cita, betul saudara ya. 我这样子的想，明天我带了礼物给他，他一定很高兴。 Ketika dia bersuka cita, merespon hadiah yang saya berikan, dia juga akan membawa sukacita itu kembali ke saya. 当我看到他高兴的时候，我相信他的欢喜快乐可以带给我欢喜快乐。 Tuhan memerintahkan saudara tinggal dalam kasih Allah karena dia akan memberikan sukacita ilahi. 上帝要我们住在他的爱当中，最主要的，他要赐给我们欢喜快乐， Sukacita yang tidak diberikan oleh dunia. 就是世界没有能够给我们的欢喜快乐。 Kasih bukan sekedar kasih biasa dari dunia, tapi kasih dari surga. 这个爱不是世上所给的爱，乃是天上给我们的爱。 Saudara, saya ingat ketika saya kuliah di teknik mesin, saudara ya. 我还记得以前我读书在 teknik mesin 的时候，机械系的 Ada 时候， satu peristiwa yang membuat saya berselisih dengan rekan saya. 所以有一个事情让我跟我的同伴们有纷争。 Saya ingat guru sekolah minggu itu ngomong, kalau kamu berselisih, kamu harus berani minta maaf. 当时我记得我主日学老师所教导的，当你跟朋友纷争的时候，你一定要要求原 Itu 谅。 pernah saya lakukan waktu SD. 因为我在小学的时候，我曾经做过。 Waktu SMA mau berkelahi, saya jadi minta maaf. Saya lakukan itu. 当我高中的时候，当我要打架的时候，我也这样子的心跟他说对不起。 Ketika kuliah, saya juga ingat bahwa saya harus minta maaf. 当我大学的时候，我也记得我必须要跟他说对不起。 Itu padahal hati saya kesal sekali, saudara ya. 当时我的心很不满。 Ketika saya cerita ke teman-teman, ngapain kamu minta maaf? Itu orang memang jengkelin gitu loh. 当我跟朋友讲起的时候，你为什么要跟他讲对不起？那个人根本很讨厌。
Tapi saya ceritakan pada bulan itu terjadi keajaiban dalam hidup saya. 但是那一个月，在我身上发生很奇妙的事件。 Saudara, nilai saya itu biasa seperti yang lain, antara 8 begitu saudara ya. 7,5, 8 hasil nilai itu kan setiap kuliah ditayangkan, setiap minggu itu ditayangkan saudara ya. 我们的分数每个星期都出来，我的分数是差不多7.5到8.1样。 Tapi bulan itu ketika saya habis minta maaf saudara ya, itu nilainya 10 plus semua saudara ya. 哇，那个月因为我已经讲了对不起哦，那我的一个月的分数是在10分以上。 Saya suruh pegang mesin fresh saudara ya, mesin yang membuat garis kotak square itu saudara ya. 我当时被派到做一个四方形的一个机械。 Ini mesin sudah 40 tahun sudah rusak saudara ya. 当时那个机械已经4年了，已经坏了。 Teman-teman yang ngerjain itu kalau dikasih waktu 2 jam, dia bisa overtime saudara. 弟兄姐，我们的朋友如果给时间2个小时来做，一般来说要超过。 Saudara, ketika saya pegang mesin itu dikasih waktu 2 jam, enggak sampai 1 jam, saya bisa menghasilkan kotak yang sempurna saudara. 当时我给我2个小时，但是我做的时候不到1个小时，我已经成了一个四方形的盒子。 Kira-kira karena apa saudara? 只是为什么呢？ Hati saya tidak dikuasai kemarahan. 因为我的心没有充满着愤怒， Hati saya bekerja dengan tenang. 我的心这么的安宁。 Saya yakin itu mesin ikut tenang dengan saya saudara. 我相信那个机械好像我的心这样子安宁。 Disuruh ngasah bor, kalau saudara ngerti itu 3 sudut yang rumit saudara. 如果我们用 board 的时候，有3角是一个很困难的。 Harusnya pakai mesin dengan 3 aksis saudara, 3 as gitu, 3 sumbu. 就我们要用机械，就要有3个 as 的时候就比较方便。 Pertama kali ngasah bor, saya diberi waktu setengah jam. 第一次我要按上这个 board 的时候，给我半个小时， 10 menit saya bisa menyelesaikan dengan sempurna. 但是只有10分钟，我也可以完全的解决了。 Aturan di kampus kalau bisa mengerjakan lebih cepat nilainya plus saudara. 所以如果我们在学校的时候、大学的时候，我们可以更快的完成我们的作业，那我们的分数就有加分。 Saudara, ketika bulan itu dengan nilai yang ditampilkan, saudara, saya sebenarnya masih nggak ngerti apa yang terjadi. 当我看到我的分数的时候，我真的很奇怪，不知道为什么发生这样的事件。 Ini nilai yang tidak biasa bagi saya. 这个分数根本一般来说不属于我的。 Tapi ketika saya merenung-renungkan, oh saya nggak punya beban. 我想想的时候，原来我没有了这个重担。 Saudara, saya jadi ingin bertanya kepada saudara, pengen tinggal dalam kemarahan, kebencian, sakit hati, atau dalam sukacita ilahi? 弟兄姐妹，我想问你们，你要生活在生气、有重担的当中，还是要欢喜快乐的活着呢？ Pilih mana Bapak Ibu? 你要选择哪里呢？ Suruh mengasihi musuh. Aduh, rasanya berat ini saudara ya. 要爱我们的头气真的很难。 Padahal kalau saudara belajar mengasihi musuh dengan kasih ilahi, maka saudara akan mengalami sukacita ilahi. 如果我们能学习用神的爱来爱我们的仇敌，我们可以得到神充满的圣 Tuhan 灵的爱。 tidak ingin mempersulit hidup saudara. 上帝根本不要我们活在困难当中。 Ketika dia memilih saudara, menebus saudara, 当他拣选你，要赦免你的罪 dia 的时候， memberikan jalan keluar untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. 他有给我们解决的方案、解决的方法，让我们活在欢喜快乐当中。 Bukan itu saja, dia memberikan Roh Kudus untuk menjaga kehidupan saudara. 不单单只是那个，他也派了圣灵来照顾我们的生活。 Alat-alat keselamatan itu diberikan kepada saudara. 这些保护我们的物件，他赐给我们。 Alat-alat keselamatan itu kalau dalam kelas katekisasi diajarin saudara ya. Apa itu alat-alat keselamatan? 当我们在实习班的时候，有教导我们如何那些属于看顾我们、保守我们的 Beribadah. 就是要我们 Hadir 常 dalam 常 persekutuan. 聚会，常常聚会， Melakukan firman. 要行神的话语。
Saudara, itu untuk menjaga saudara dalam kehidupan, dalam rel ilahi. 就是要照顾我们如何活在神的道路当中。 Saudara, dalam kehidupan ini kita cenderung mengalami atau ada di sekitar lingkungan yang penuh kebencian. 弟兄姐妹，我们活在世界上，真的，我们四周围充满着很多纷争很多仇恨。 Balas dendam. 要我们如何来回报别人的恶？ Kehidupan yang menunjukkan power, arogansi. 就是在我们生活当中，我们显示我们是有权柄的。 Minta maaf saudara, kadang di gereja juga itu terjadi. 弟兄们，对不起，可能有的时候在教会也发生这样的事件。 Merasa lebih kuat lalu membuat sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman. 就是好像我们自己充满到能力，所以我们让别人活在不高兴的当中。 Padahal Tuhan kembali mengingatkan agar saudara dan saya tinggal di dalam kasih-Nya, nempel di dalam kasih-Nya Tuhan. 所以今天上帝在提醒我们，我们必须要活在主的爱当中，就是很接近主的生活。 Allah sudah menyatakan itu kepada Kristus selama dia hidup di dunia. 就是上帝已经拣选在主耶稣身上，在他一生当中所行的一切。 Yesus Kristus membuktikan itu dalam pelayanannya di dunia. 我们看到主耶稣在一生当中，在他的侍奉当中显现出来。 Dia menebus kita ketika kita masih berdosa, saudara. 他已经拣选我们，当我们在犯罪的时刻。 Saudara, kita bisa melihat bagian lain, saudara ya, bahwa ayat yang ke-13 sampai terakhir ini menunjukkan hal yang begitu nyata. 在我们第3节、14节到下面，完全告诉我们很实性的。 Kita sebenarnya musuhnya, tetapi kita dipanggil menjadi sahabatnya. 因为本来我们是他的仇敌，但是我们被呼召成为他的朋友。 Bahkan rahasia ilahi pun dinyatakan bagi kita. 所以上帝一切的奥秘的秘密，他已经告诉我们。 Saudara, saya yakin mengasihi musuh, hidup dalam kasih-Nya, itu rahasia yang tidak mungkin dipahami oleh orang dunia. 弟兄姐妹，世人根本不会明白，爱一个仇敌，活在神的爱当中是一个怎么样的生活。 Ayat yang ke-13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. 人为朋友使命，人的爱心没有比这个更大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的东西，人称你们为朋友，因为从父所听见的，已经都告诉了你们。 Saudara, kita bisa melihat perbandingan dari Roma 5 ayat yang ke-7. Dikatakan dengan begitu jelas, sebab tidak mudah orang mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika saudara dan saya masih hidup dalam dosa. 罗马书第5章第7、第8节，为一人死是少有的，为人死何止有敢做的？唯有基督在我们还没当罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显现了。 Saudara, Yesus melakukan atau memberikan penebusan kepada kita saat kita belum memiliki kesadaran akan kasih-Nya. 其实主耶稣拯救我们是在我们还没有认识他之前。 Dan harusnya kasih yang kita terima itu keluar kembali dalam kehidupan kita. 所以我们在生活当中必须要表现主的爱。 Jadi ketika kita mengasihi orang lain, bukan sekedar masalah objeknya. 如果我们爱罪人的话，不是单单只是爱那个罪人， Bukan karena siapa orangnya, 不是为了他是谁， tetapi karena kasih yang memang saya rasakan, saya bagikan kepada orang lain. 乃是因为我们已经感受上神
神所赐给我们的爱，所以我们流露我们的爱给别人。 Itulah yang seharusnya ada dalam kehidupan setiap orang Kristen. 所以基督徒必须要有这样的行为。 Bahkan apa yang dilakukan oleh Kristus ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。 Kembali kepada tema utama kita. Is love a duty? 我们再回到我们的讲题，爱是责任吗？ Apakah itu yang dimaksudkan perintah yang gak nyaman bagi kita? 还是这个是一个命令，是让我们不舒服的呢？ Atau mungkin saya memberikan tawaran, love is lifestyle. 还是我讲，就我们爱是我们的生活方式， Love is lifestyle, Christian people. 就是爱是基督徒的生活方式。 Karena kita orang yang mendapatkan kasih yang begitu besar. 因为我们基督徒是从上帝得到这么大的爱， Yang melampaui akal kita. 是超乎我们所想所做的。 Dunia ini banyak orang mencari keselamatan. 世界上很多人正在寻求拯救， Tetapi dia memberikan keselamatan itu kepada saudara dan saya. 但是这个拯救已经赐给你，赐给我了。 Pertanyaannya, apakah kita keberatan untuk menyatakan kasih kepada orang lain? 所以我们已经得到神的爱，是我们愿意分给别人吗？ Saya kasih cerita sedikit. Saya tinggal di perumahan belakang gereja. 我告诉大家，我住在教会的后面。 Saudara, sebagai orang baru, saya melakukan apa yang menjadi kewajiban di kampung itu. 所以因为我是在那边新来的，所以我在那个地方的所作所为，我都参与。 Gereja dikenal cukup baik di lingkungan. 在那个地方，大家都很清楚认识这个教会。 Saudara, satu kali saya membersihkan selokan dengan orang-orang gereja tetangga depan rumah, saudara. 有一次我们与教会的人在一起，做清洁前面的沟子。 Saya udah ngomong sama suaminya, saya akan keringkan kotoran untuk sementara waktu di pinggir situ, saudara. 我告诉他的家人说，我们把这个弄清洁，我们把这些东西都放在他的旁边。 Begitu saya keringkan sebentar, baru 1-2 hari, istrinya marah-marah ke saya, saudara. 当我们让他干一两天的时候，他的太太就这样的生气。 Saya ngomong minta maaf, Bu, minta maaf. Dia marah-marah, saya ngomong minta maaf gitu ya. 他当时很生气，一直在那里骂，我就讲对不起，对不起。 Terakhir saya ngomong, saya sudah minta izin sama Bapak, tapi kalau Ibu nggak bersedia, ya saya langsung hari itu saya bersihkan juga kotorannya. 但是我已经告诉了你的先生，但是如果你觉得不可以的话，那我就立刻做清洁。 Saudara, hari ini orang itu kalau panen mangga, di rumahnya ada mangga, dia pasti beri saya, saudara. 到时现在，如果他家里有生产芒果的话，一定分我。 Dia punya keluarga di Palembang, habis jalan-jalan, dia beri saya empek-empek, saudara. 如果他的亲戚从巴联邦来，过后他就给我500。 Saudara, saya tanya, kesel nggak mau berbuat baik masih diomelin, saudara? 弟兄姐妹，当我们要行好的时候，又被别人怪的时候，我们会不会很生气？ Saudara, saya tahu kalau engkau dipenuhi kasih Tuhan, engkau mampu memberikan kasih kepada orang lain. 弟兄姐妹，我相信当你们充满着上帝所赐给你们的爱，你也能够分享给别人。 Dan ketika kita tinggal di dalam kasih, saudara, kita tidak dipenuhi kebencian atau amarah, saudara. 就我们活在神的爱当中，我们心中就没有了纷争，没有了仇恨。 Justru sukacita ilahi dalam hidup kita. 就是我们生活当中充满着上帝给我们的欢喜快乐。 Hari ini kalau saudara merasakan kesal dengan orang lain, 弟兄姐妹，今天如果你觉得别人很讨厌的话， jangan pikirkan orang lain itu jengkelin atau tidak, orang lain ini bermasalah atau tidak. 我们不要想那个人有没有什么问题，那个人可恨没有。 Tapi apakah saudara dan saya sedang nempel, tinggal di dalam kasih Allah? 是我们这样子的想，我们是否很接近上帝的爱呢？
Kalau hari ini engkau kesal dengan pasanganmu, nggak usah lihat pasanganmu ngapain, saudara. 所以，当你很讨厌你的配偶的时候，你不要看你的配偶是谁， Tapi tanyalah kepada dirimu, apa saya sedang tinggal dalam kasih Allah atau dalam kebencian dan amarah? 我们这样子的问自己：我现在是活在神的爱当中呢，还是我要活在纷争、讨厌的时刻？ Ini undangan bagi saudara dan saya untuk hidup dalam kasih ilahi. 这个邀请让你们能够活在神的爱当中。 Karena itu terimalah undangan tinggal di dalam kasih Tuhan. 所以必须要接受神所给我们的邀请，就是在神的爱当中活着。 Mari kita ambil waktu berdiam diri sejenak. 我们每个人安静自己的心。 Tuhan, inilah kami orang yang hidup dalam keterbatasan dan kelemahan. 主，我们是存着罪恶的人， Seringkali kami lebih senang tinggal dalam dendam, amarah. 主，多少时候我们更喜欢活在生气、憎恨当中， Rasanya begitu sulit memberikan pengampunan. 好像很难原谅别人。 Kadang kami lebih memilih untuk membenci orang lain 常常我们比较喜欢憎恨别人， daripada menuruti perintah Tuhan. 胜过于我们遵守你的话语。 Hari ini kami mendengar akan undanganmu yang istimewa 今天你给我们特别的邀请， untuk kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. 就让我们知道活在你的爱当中。 Apapun yang kami alami, 我们所领受的一切， peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, 我们身上所发生的事件， Tuhan biarlah kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. 主求你帮助我们，让我们永远活在你当中。 Kasih yang melampaui segalanya. 我们的爱才超过一切。 Terima kasih Sisi- untuk bukti nyata yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. 谢谢主，你在我们生活中已经证明了一切。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主名求的， Amin. 阿门。 Terima kasih. 谢谢。